Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada family MBB yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. So, malam ni berkenaan soalan daripada tadi saya dapat yang soalan ni, itu yang kita buat terus tu. Okey. Saya 2 kali rasa rahang dekat pipi ni macam tertarik. Okey. Dan kebas sebelah muka belah kiri. Ada masa sampai rasa sakit mencucuk bahagian rahang dan keras bahagian leher. Sampai saya nak buka mulut besar pun tak boleh. Orang cakap masalah jantung. Betul ke? Okey. Kram pipi kebal rahang. Betul? Okey. So, berkenaan masalah ni, apa-apa kalau jadi apa-apa sekalipun kan, check dulu dengan doktor untuk pastikan tak ada benda yang underlying yang acute perlu kita selesaikan dengan keadaan segera. So kalau kita kata okey, tak ada apa masalah ni, perkara biasa saja, akibat masalah histamin, dan kita MBB, dia akan selesai lah. So kita akan cakap macam mana perkara ni boleh berlaku. Apa yang menyebabkan perkara ni berlaku. So saya guna yang hari tu punya sebab yang hari tu punya kita juga. Okey. Perkara ni disebabkan oleh masalah leaky gut. Apa-apa pun dia kena start dengan leaky gut dulu. Okey. Leaky gut akan menyebabkan berlakunya mast cell activation syndrome, dan juga kalau berlaku masalah leaky gut, kita akan kurang penghasilan diamine oxidase yang menyebabkan berlakunya masalah histamine intolerance. End result dia tetap sama, iaitu kita akan produce histamine lebih, tak boleh nak urai. Kita akan menghasilkan dia punya mediator lain sekali, iaitu prostaglandin dan juga leukotrienes. 3 benda ni saja kita ambil, dah cukup dah untuk explain apa yang berlaku pada hari ini. So kita tengok. Saya sembang dulu buat topik ni, lepas habis topik ni dan baru soalan yang ada dekat dekat ni lah. Dekat saya punya chatting ni. Okey. Dekat bahagian kita punya kiri kanan ni, dia ada satu benda dipanggil sebagai trigeminal nerve. Okey. Trigeminal nerve ni dia macam ni. Okey. Trigeminal nerve. So dekat sini dia ada 3 branch dia. Satu ophthalmic punya branch, iaitu kawasan bahagian kat sini kita tengok di bahagian branch dia control sensory, dia control macam sentuhan panas ke apa semua, dia detect melalui sensor daripada kita punya trigeminal nerve ni. Okey, bahagian depan kepala kita, tepi ni sampai ke atas mata kita ni dikontrol oleh ophthalmic punya branch. Dia berasal pada kita punya trigeminal nerve ni lah. Lepas tu nombor 2, maxillary branch ni, kita punya bahagian tepi ni, tepi muka kita, bermula daripada kita punya bawah mata ni, bawah mata ke tepi ke atas kita punya rahang ni. So bawah sekali kita punya mandibular branch. Mandibular branch ni dia macam ni, daripada tepi kepala kita sampai ke bawah rahang kita ni. Ini dikontrol oleh mandibular branch. Dia punya asal dia ada satu akak kat sini. Yang ini dia branch kepada 3 dan ini digelar sebagai trigeminal nerve. Okey. Benda ni dia tetap sama saja. Bila kita berlaku mast cell activation syndrome dan juga kita mengalami masalah histamine intolerance, kekurangan penghasilan diamine oxidase pada kita punya usus kecil, kita akan hadapi masalah untuk urai histamin tu sendiri. Dan kita perlu tahu, histamin ni kalau berlaku dekat kita punya histamin ni, kita tahu kalau dia bukan berlaku akibat hentakan ke, kalau contoh macam kalau kita main bola kan, okay, so macam dia orang tembak kaki, lepas tu kaki jadi bengkak, histamin dia jadi satu kawasan lokal tu saja tau. Tapi kalau kita jadi mast cell activation syndrome dan kita ada masalah histamine intolerance pada masa yang sama akibat masalah leaky gut itu sendiri, kita tak boleh nak urai histamin tu. So histamin ni dia boleh circulate dalam kita punya darah melalui kita punya
cardiovascular system kita. Kita punya sistem peredaran darah lah, senang kata. Okay. So dia boleh travel ikut kita punya badan, ikut mana darah tu, faham lah. Kalau dia boleh pergi dekat kita trigeminal nerve boleh, dia boleh kita pergi kita occipital nerve boleh, dia boleh pergi kepada kawasan kita pun boleh, dia boleh pergi ke kawasan dada kita pun boleh, ikut suka hati dia lah. Pada masa yang sama bergantung kepada jumlah histamin yang terhasil tu. Okey. Okey, so kita tahu histamin ni dia bersifat dua. Kita ambil, kena faham dua saja sifat histamin ni. Dia ada banyak kegunaan dia lagi, tapi kita faham dua saja dalam konteks nak menjelaskan. Satu, dia bersifat vasodilator. Vasodilator ni maksud dia boleh mengembangkan kita punya saluran darah. Nah, contoh macam kalau kita pergi exercise. Kita pergi exercise untuk nak membolehkan kita pump darah tu lebih banyak, histamin diperlukan untuk mengembangkan saluran darah kita supaya kita boleh bawa darah kita yang mengandungi oksigen supaya kita boleh perform lah nah. Okay. So dalam konteks ni dia mengembangkan kita punya saluran darah tu satu hal. Satu lagi, nombor dua, dia bersifat dia boleh meningkatkan kebolehterlapan saluran darah, increase vascular permeability. Bermaksud saya ambil yang live sebelum ni senang. Ni senang. Okey, nampak dah ni faham. Okey. Contoh. Okey. Ni normal artery. Okey. So kalau kita berlakunya kita vasodilate dia, ada histamin, dia boleh mengembang. Dia boleh mengembang. So satu lagi. Okey. Yang saya maksudkan dengan histamin ni ada keupayaan untuk meningkatkan kebolehterlapan saluran darah kita. Bermaksud, okey, kalau macam ni saluran darah normal, dia low permeability, normal lah. Tapi bila kita increase dia punya permeability, bermaksud kita boleh celah kita bukaan saluran darah kita tu boleh masuk air, boleh masuk sel darah putih, boleh masuk histamin, boleh masuk prostaglandin. Dia sebenarnya satu. Saya tak kata pun anda boleh. Dia sembang lah dengan saya pula benda ni. Okey. Ya, bab ni lah ni, bab ni. So bila benda tu berlaku, dia boleh dia boleh masuk ke dalam kita punya sel. So dia akan bagi pressure dekat situ dan menyebabkan radang. Kita tahu histamin, prostaglandin, leukotrienes ni ejen radang. Dia perlu benda ni. Kalau tanpa radang, tiada penyembuhan. So dia kena create inflammation dulu, baru dia boleh ada recovery. Problem yang berlaku adalah bila benda ni berterusan berlaku, dia tak berhenti. Kita sentiasa create radang. Histamin punya production tu sentiasa banyak. Kita terperangkap dalam mood sebagai titik dominan. Dia menyebabkan berlakunya satu condition. Kalau bahagian duk rasa sakit, pipi rasa kebal mencucuk apa semua ni, digelar sebagai trigeminal neuralgia. Maksud kita punya saraf trigeminal tu dah inflame. Dia inflame. So bila dia inflame saja, berlaku radang dekat situ, ini akan efek kita punya satu lagi bahagian. Digelar sebagai temporomandibular joint. Dekat sini temporomandibular joint tu. Okey, dalam gambar ni dekat sinilah nah. Okey. Ni temporomandibular joint. Dia otot. So dia akan menyebabkan teeth grinding. Kita tak susah nak, kalau dia rasa sakit rahang sampai sakit gusi, nak buka mulut pun tak boleh. Ataupun bila kita buka mulut tu dia bunyi pop, pop, dia buka mulut pop bunyi kan. Itu apa orang kata temporomandibular joint punya problem. Okay. So dekat sini connection ya. Bila kita berlaku trigeminal nerve punya inflammation, terutama bawah bahagian mandibular. Mandibular ni kita punya rahang Benda ni akan efek kita punya temporomandibular joint tu sendiri tau. Sebab apa?
Sebab kalau kita tengok dekat sini, kita punya otot tu dia ada saluran darah. Kalau kita tengok dia punya blood vessel kan. Okey. Memanglah otot ni memang ada saluran darah, tapi saya tunjuk lah betul-betul bagi orang faham. Ada macam tu. Kita tengok tu dia tulis blood vessel celah tu dah. Okey. Blood vessel dekat situ dia boleh bawa prostaglandin, leukotrienes dengan histamin sekali pergi ke kita punya jointing temporomandibular tu. Dia menyebabkan inflammation dekat kawasan tu. Kalau jadi inflame secara kawasan ni, hang problem lah. Dia kerja dah sakit saja 24 jam. Kalau trigeminal nerve punya inflammation, yang itu saya panggil sebagai trigeminal neuralgia tu, dia akan menyebabkan pipi tu nak rasa sakit, mencucuk satu hal, lepas tu nak cramp. Okey, saya jelaskan sebab apa rasa mencucuk tu, supaya orang tak risau sangat. Kalau dia kata, Allah mampulah aku apa jantung lah ni. Tak lah, bukan pun. Blood vessel ni dia ada limit tau untuk dia punya stretching dia tu. Kalau sampai dia punya kalau dia stretch banyak sangat, okey, kira dia membesar. Alah, ni biji macam mana? Saya ambil dia. Boleh ke aku guna ni? Susah. Susah. Imagine je lah, macam plastik ni penuh gas, ada stretch kan. Bila stretch tu saja sampai dia punya limit, dia akan tekan kita punya nociceptor punya nerve, iaitu saraf sakit kita. So dia akan trigger kita punya saraf sakit tu, menyebabkan rasa mencucuk tu sendiri. Kalau ingat kalau rasa macam sharp pain, stabbing pain, rasa mencucuk, disebabkan kita stretch kita punya saluran darah. Itu saja. Kalau rasa kebas pula, dia mudah saja. Bila dia berlaku increase vascular permeability, dia akan keluar cair melalui kita saluran darah. Dia impact kita punya surrounding cell, iaitu satu dia trigger kita punya nociceptor. Dia ada pain juga, tapi dia akan rasa kebas sekali. Okay, so problem problem ni. Apa lagi saya nak explain kot dah. Sebab benda ni pendek lah, tak banyak pun. Saya buat ni sebab lama tak buat live kan, 2-3 hari pergi Melaka kan. So hari ni baru buat live balik. Okay, so kita tahu kalau berlakunya masalah trigeminal nerve punya inflammation, dia akan berlaku satu orang pergi systemic inflammation, yang mana akan menyebabkan radang pada kita temporomandibular jointing saraf kita ni, menyebabkan rasa sakit. Dia kadang-kadang akan menyebabkan rasa kebas kat kita, tarik kita punya leher sekali. Dia akan rasa alih mata ni rasa sakit, atas ni rasa sakit. Dia nak jadi migraine kat tepi kepala ni, dia akan nak jadi migraine sakit atas kepala ni, tubuh kepala ni. Lebih kurang macam tu aja lah Okey, bila kena macam tu, tuan sampai sekarang iya betul. Sebab kita punya mandibular joint ni dicantum sekali dengan kita punya leher ni tau. Rahang cantum sekali belakang ni, problem lah Ya, jadi kebah kepala sekali, bahagian tepi ni lah especially. Dan kalau mencucuk ni, banyak kat sini yang mencucuk. Tapi benda ni dia menyeramkan. Sebab kita dah baca orang sakit jantung, sakit. Dia punya sakit rahang apa semua ni, habis jantung ni, dah lah. Sebab tu kita check dulu dengan doktor untuk pastikan benda kita bukan ada masalah jantung. Itu saja. Bila kita kata, doktor kata ni bukan masalah jantung ni gastrik aja ni, apa semua ni kita dah tahulah sebab benda tu berlaku. Kalau area eye bag, ya betul. Area eye, kalau bahagian macam kalau macam eye bag bawah ni disebabkan oleh kita punya maxillary branch. Bawah ni maxillary branch. Kalau kawasan atas ophthalmic branch.
kawasan atas, kawasan bawah. Nah, dia akan rasa macam apa, rasa macam tak selesa ni, tekan kan, sendawa sama juga masalah. Bawah ni kita tekan pun nak sendawa juga. Dia sama saja benda tu. Nah. Okey, so saya tengok untuk soalan pula nah. Saya buat X-ray gigi. Oh, yang hari tu lagi dahsyat Kak Anis. Apa, kena kanser tu doktor tu kata awal kalau tak silap saya. Lagi problem. Memang jahat tu doktor tu. Jahat sungguh. Tapi saya tak pernah jumpa doktor selepas kena Dr. Azan. Okey, doktor tu penting. Contoh sebab kita nak exclude kemungkinan probability yang kita mengalami masalah acute. Kalau tak ada masalah acute, kita buat MBB, saya selesailah masalah tu. Kalau kita buat bodoh je, kok benda lain, problem juga noh. Okey. Sakit sampai dalam mata jadi melayan 24 jam. Sakit sampai dalam mata, ya betul. Kalau kita inflame kita yang trigeminal nerve akibat masalah mast cell activation syndrome dan juga histamine intolerance, dia akan boleh buat satu, kita jadi orang panggil masalah mata tu apa tak, yang paling popular glaukoma kalau saya tak salah saya. Jadi jangan biar benda ni lama-lama dia boleh jadi buta lah, dia boleh jadi buta. Okey, apa benda-benda sebab apa, tunggulah saya buat setup Tok Bomo sikit sebab dia kurang menarik lah. Kita sembang saja, dia tak ada pertunjukan. Mungkin saya kena buat pertunjukan, buka baju sekali kot, apa, buka seluar kau, makan banyak view kalau macam tu Tuan Farhan. Okey, so kita tengok kalau sebelum saya okey, saya apa, bila kena macam tu dia tuan setengah sampai tekuk. Ya betul, histamin boleh bagi penat nafas. Okey, so yang ni soalan yang agak yang penting tau. Peguam anda ni, untuk saya jawab, histamin sifat dia satu lagi, dia boleh cause constriction. Okey, terutama constriction pada tisu lembut. Dia jadi kalau dia jadi sesak nafas, dia jadi bronchoconstriction. So saya tunjuk sana. Benda ni saya nak buat video tapi semangat tu kurang lah. Tak tahu saya apa, letih kot. Okey, contoh macam ni Okey, yang ni normal punya airway, kita punya bronchial tu normal. Bronchial tu maksud kita punya, okey, daripada kita punya paru-paru tu, dia pecah-pecah cabang kecil-kecil dia tu, sebelum kecil lagi digelar sebagai bronchial. Bronchial ni kalau kita buka dalam, dia macam ni, normal airways. Okey, besar elok saja. Tapi kalau kita mengalami masalah mast cell activation syndrome, dan sebab kita ada masalah histamine intolerance, dia boleh jadi sempit sebab histamin boleh menyempitkan tisu lembut. So dia akan jadi narrow. So bila narrow constricted airways, kita mula jadi susah sikit nak nafas itu saja ceritanya. Okey, harap menjawab soalan untuk peguam anda lah. Okey, sangkut pula kat tempat saya hujan-hujan. Tak apa, saya live ni saya akan upload dekat YouTube sekali. Tak bukan sekali, esok kot Okey, histamin boleh bagi panas badan juga ya. Ya, betul. Sebab untuk nak panas badan, okey, contoh macam mandi ni mandi ni antara benda yang saya duk tangguh duk buat lagi. Saya ni tahu betul lah tangguh. Bila mandi air sejuk, okey, orang kata, hari tu saya ada tengok ada satu TikTok ni, ustaz kot bagi tahu kalau nak sembuh masalah gastric anxiety kena mandi air sejuk. Saya tengok je lah, kalau ikut tu dapat jugalah Dia tak boleh, orang yang ada masalah GGA ni, dia tak boleh mandi air sejuk. Tak boleh. Sebab
bila kita mandi air sejuk, automatik tubuh badan akan detect penurunan suhu badan. So dia akan increase kita punya tubuh badan untuk achieve temperature homeostasis. Bermaksud suhu badan yang optimum balik. Sama juga bila kita panas, kita akan sweat, kita akan berpeluh untuk turunkan kita punya suhu badan balik. Dia kecil saja range dia mau. Tubuh badan kita, dia punya suhu tu dia nak. Tapi bila kita suddenly drop kita punya suhu, contoh kita mandi ais lah, dia kata untuk orang GGA ni kena mandi ais baru bagi sihat. So apa yang akan berlaku, kita akan produce histamin yang sangat banyak. Dia bukan produce histamin yang sangat banyak, dia produce histamin normal saja untuk trigger kita punya hypothalamus untuk produce CRH dan juga hormon untuk merangsang kita punya kelenjar adrenal menghasilkan kortisol supaya kita boleh nak naikkan balik kita punya suhu tubuh badan lah. Kalau kortisol tak cukup saja, akibat orang tu mengalami masalah gangguan pada hypothalamic pituitary adrenal axis, dia cover dengan adrenaline. Adrenaline dalam situasi macam ni akan trigger secondary histamine release. Bila trigger secondary histamine release, time tu juga ketat dada, cikgu, tak ada, tak nak nafas. Lepas tu perut pun kembung sekali, kembung dan trigger panik. So tak boleh lah, no. Janganlah buat macam tu. Tak boleh. Kita tahu dah benda ni memang tak work. Untuk orang GGA yang baru nak recover, mandilah yang suam. Okey lah. Dia tak boleh panas sangat pun tak boleh, sejuk sangat pun tak boleh. Kalau duduk dalam aircon, kena kipas pun boleh trigger. Kalau panas sangat kat luar pun boleh trigger. Okey. Sat, cara nak merawat tu sakit. Sat nak Cik Azli, Sat. Saya pi jawab soalan kat atas dulu. Apa rawatan yang sesuai? Aduh, sesuai ni je lah. Tak ada apa lah. Okey, 2 tahun lepas saya kena macam ni, jumpa dok tak settle, siap jumpa dok homeopati, beratus jugalah, habis lalas saya tengah happy dengan izin Allah. Betul lah tu, betul lah cerita Kak Anis tu, betul dah. Boleh bawa maut tak tu? Tidak lah bawa maut. Dia cuma bawa anxiety lah, no. Bawa kita mikir apa benda yang berlaku ni, apa ni, macam-macam kan. Sebab kalau orang yang ada masalah macam ni, automatik dia ada masalah leaky gut, automatik dia mudah trigger dengan mast cell activation, automatik dia akan mengalami, automatik dia mudah nak kena panik. Orang sihat dia tak kena masalah ni, dia tak akan mikir pun problem ni sebab dia tak kena. Tuan, macam mana cara nak kurangkan rasa melayang seperti nak pitam dan tumbang? Okey, tu lagi saya jawab. Saya migraine sebelah kiri, sakit dari belikat bola mata, sakit rahang, pipi. Okey, saya migraine sebelah kiri, betul dah. Sakit dari belikat tu betul sampai kepala, betul ya. Dalam mata sakit rahang, pipi pun sakit sebab masalah. Ini yang saya cerita. Okey, so kita tengok soalan. Kalau minum air suam, perut jadi kembung. Kalau minum, dia bukan perut jadi kembung. Dia sebenarnya nak bagi gas tu keluar, itu sahaja. Sebab perut tu memang dah ada gas dah. So bila kita letakkan cecair masuk dalam tu, dia tolak lagi pressure gas tu naik ke atas. So urut bagi sendawa. Macam tu sahaja. Okey, so soalan, saya jawab soalan Tuan Farhan. Coach shower pack teori untuk stimulate vagus nerve. Betul ke Tuan, sesuai untuk atlet selepas sukan? Memang untuk atlet memang tip-top sesuai. Dia sebab apa? Sebab bila kita habis bersukan, especially yang hardcore kan, so kita tengok mereka mandi ice water, lepas tu dia masuk dalam mesin yang bagi sejuk satu badan tu kan, dia untuk stimulate dia punya sympathetic punya nerve. Bila stimulate sympathetic punya nerve, dia akan activate histamine, prostaglandin, leukotriene apa semua untuk pergi cepat ke kawasan yang tengah inflame masa tu. So proses ni mempercepatkan pemulihan. Sebab tu saya kata histamine dan the mast cell punya mediators ni penting. Histamine, prostaglandin, leukotriene, apa semua ni penting. Tapi untuk orang yang sihat, okey. Tapi kalau untuk masalah GGA ni, jangan dia buat lah. Jangan dia buat, sasau nanti jadi. Okey.
Tuan, pipi kebas, rahang meletup bila buka mulut besar. Sekarang kepala melayang, rasa macam nak pitang dengan tumbang. Okey, baik. Untuk Cik Azlin, ini perkara biasa, no? Okey, dia rasa nak pitam, nak tumbang, tekanan darah jadi rendah. Ini perkara biasa. Sebab apa? Sebab kita perlu tahu, histamin ni kan macam saya kata, dia bersifat vasodilator. Bila dia pergi, terutama kita kawasan jantung, dia buka arteri kita jadi luas, tekanan darah automatic drop. Zup. So dia asal macam mata tu nak kelam-kelam sikit apa semua, ni perkara biasa. Dia sepatutnya berlaku. Kalau dia tak berlaku tu, kira sihat dah lah. So dia memang akan diikuti oleh pipi rasa kebas, rasa melahap, nak buka mulut tu memang tak boleh sebab inflame. Kita tengah inflame kita punya jointing ni. Dia tengah mengembang. So nak buka tu memang problem. Okey. Okey, Sat. So, saya even dah setahun minum obat semata suruh makan APD, takut macam mana nak bagi dia okey. Okey, dia takut nak makan APD, macam mana ni Puan Zulaika ni? Suruhlah makan APD, jaga MBB tu sekali nah. Puan Eka mi tak okey pula, suruh jaga MBB. Okey. Apa tuan betul mata kelar nak buka pun payah. Apa harus buat ya? Dia kena relax saja dulu. Dia kalau MBB dah jaga tapi dia takut nak makan suplemen, problem. Makan je IPD tu, tak ada masalah. Makan je. Okay. So untuk betul mata kelam nak buka pun payah. Apa harus buat? Relax saja dulu. Sebab tak ada benda pun boleh buat. Secara cepat kilat ni tak ada benda pun boleh buat. Dia kena relax saja, bagi benda ni reda dengan sendirinya. Lepas tu antara benda yang paling penting sekali, setiap kali makan hantar pada dieteng. Kalau tak pun boleh hantar terus kepada saya. Nombor telefon saya ada dekat ruangan bio tu. Silakan dia kena hantar makan supaya boleh check ni makan apa, dan lepas tu baru kita boleh upgrade kita punya makanan. Kalau kita tak ada kita punya detail, susah saya. Dia ni dah boleh makan apa, dia boleh makan apa, problem lah. So kalau ada detail, kita hari-hari kita dah upload sikit. Saya boleh tahu dia punya dia nak upgrade dia punya makanan tu macam mana. Kelebihan HPD ni tuan, dia punya core dia adalah untuk down regulate kita punya histamin, kita punya mast cell. Sebab kekurangan vitamin D, terima kasih Syah. Akibat kekurangan vitamin D, dia boleh buat kita punya mast cell kita ni yang menghasilkan histamin ni bertindak di luar kawalan lah. Dia senang kata dia jadi tak ketahuan. Sebab apa? Sebab vitamin D ni penting untuk kita punya kesihatan usus. Tiada masalah leaky gut, tiada lah mast cell activation syndrome, tiada lah masalah histamine intolerance. Itu je ceritanya, Okay. So, kalau yang belum try HPD, sila try HPD tu. Utama untuk zaman COVID ni, balik ni, try lah HPD ni, Okey, tu apa Puan Zulaika, saya dulu pakai HPD, alhamdulillah pening melayang kurang tak ada. Alhamdulillah. Okey. Kalau minum air suam perut jadi tu dia saya dah jawab tuan. Ada Tok Mo suruh mandi air ais terus, baik tak pilih lagi. Jangan, tak boleh. Jadi tak ketahuan sasar lagi, kita pula nak kena replay, mampus. Kita soft histamin adakah kembali normal? Histamin dia tak akan boleh soft. Dia hanya boleh soft kita punya masalah, kita punya usus, kita boleh. Histamin ni dia bukan nak kata sebab usus saja tau. Okay. So even bila usus kita dah repair dah pun, tapi kalau kita kekurangan glycogen, kekurangan berat otot, akibat kita sakit sebelum tu, benda ni akan berulang lagi. Sebagai contoh, Tuan Mirhan ada dalam ni kan? Okay, Tuan Mirhan, sebab itu duduk sembang dengan Dieteng Ismail sekali bab Tuan Mirhan. Okay, Tuan Mirhan, problem hari tu henjut badan terlampau cepat. Sebab saya ada buat
tips mengenai hal tu hari ni juga. Dah recover, lepas tu henjuk badan terus drive 500 km, tak cukup rest, lepas tu simptom say hello balik. Sebab Tuan Mihan dimaklumkan kepada saya oleh Datuk Ismail mengatakan Tuan Mihan masih tiada kemampuan untuk nak buat aktiviti fizikal. So cara dia untuk nak macam apa Datuk Ismail makan, nak jalan pun trigger, cuci kereta pun trigger lagi kan. So sebenarnya dia tak boleh nak henjut terus, tak boleh nak henjut lagi badan kita ni. Bagi boleh berjalan dulu, bagi boleh berlari dulu, bagi boleh kita buat otot kita balik, bagi boleh badan kita dalam tempoh rest yang sangat panjang. Thank you very much. Combo banyaknya. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah ni. Bagi nasi lemak, nyam-nyam. Aiskrim kau nyam-nyam. Makan je lah aku. Okay. Okay. So, untuk Tuan Mihan, bagi boleh buat aktiviti fizikal slow-slow dulu. Mula-mula kita start dengan brisk walk. Lepas tu dah boleh brisk walk, kita start jogging. Dah start jogging, lepas tu kita kena ada smart watch lah. Tengok kita punya jogging tu sentiasa bawa kita maximum aerobic function. Lepas tu kita try lebihkan maximum aerobic function kita. Pada masa yang sama kita start buat berat otot balik. Tu utama bahagian upper body dengan lower body ni, no? Untuk memastikan kita ada berat otot yang mencukupi dan simpanan glycogen yang mencukupi. Time tu saja baru kita boleh berhadapan dengan situasi stres. Kalau tak ada benda tu saja, kita buat extra work sikit, kita henjut badan kita buat kerja lama sikit, mampu jawab dia, no? Tak boleh. Slow-slow, betul, slow-slow. Dia bab ni kita jangan compare dengan orang lain tau. Kalau macam orang lain dekat fitness tu, ada yang boleh lari 10 kilo, ada boleh lari 15 kilo dah, ada yang boleh lari 5 kilo dah. Dah. Kalau bab fitness ni, kita sentiasa hari-hari berlawan dengan diri kita sendiri. Tak payah lawan orang lain, lawan diri sendiri je. Tapi kena pastikan buat hari-hari. Develop fitness. Dah develop fitness, baru kita boleh henjut badan kita slow. Maka hafal, praktis MBB apa semua ni, memang kita akan rasa datang semangat balik, rasa macam boleh buat macam-macam. Tapi bila kita henjut sikit saja, makan benda pelik sikit saja, out, rasa macam bersepah tak boleh. Macam tu kan, no? Slow, perlahan-lahan. Dia akan boleh punya. Pasti boleh. Tapi dia kena perlahan-lahan. Okay. Bila makan, soalan pada Cik Sal, bila makan Happy D kena ambil magnesium juga ke? Tak perlu dah, sebab memang dah complete dah Happy D ni dengan magnesium yang paling champion. Terima kasih Tuan Fazli, terima kasih banyak-banyak. Thank you very much. Okay, kita tengok soalan lagi. Coach Awpak, Madam Eka kena berapa hari lalu, betul-betul kalau nak buka pun dia tak boleh buat apa, dia kena layan saja, no? Cik Azli kena layan saja. Okay, baik. Pelan-pelan kayu kak. Okay, baik. Kita tengok soalan. So, kalau ada soalan silakan tanya soalan. Hari ni dia pendek saja akibat kita punya trigeminal nerve. Kita belum tahu yang kontrol kita punya sensasi, apa rasa sejuk, panas, sakit adalah kita yang trigeminal nerve, kiri kanan. Satu, saya pun dah lupa dah cakap apa ni. Mana saya punya notes ni? Ni masuk exam mau fail ni. Okey, satu kawasan atas trigeminal nerve ni, kita dengar nama saya trigeminal, maksud dia 3 cabang tau. Satu kawasan ophthalmic bahagian atas ni, satu lagi kawasan maxillary, satu kawasan mandibular. Mandibular ni maksud kita punya rahang lah. So bila di inflame saja akibat masalah mast cell activation ataupun histamine intolerance dalam tempoh jangka masa yang panjang, dia akan menyebabkan berlakunya masalah trigeminal nerve neuralgia, bermaksudnya inflammation berlaku pada kita punya trigeminal nerve. So benda ni akan infect kita punya penyambung rahang kita ni, digelar sebagai temporomandibular joint. So dia inflame je kawasan ni, kita akan rasa, kita buka mulut akan rasa popping
dan popping, asal sakit rahang, dan benda ni boleh efek sampai kita punya leher sekali dah. Okey. So penglihatan kabur pun GGA punya kesal, terutama bila kepala melayang and bloated. Ya, betul. Kalau kabur mata melayang, dia kabur dengan silau. Yang tu dia kaitkan dengan kita punya occipital nerve. Occipital nerve ni belakang kepala kita. Histamin punya kerja juga. So kalau dia inflame saja, dia akan menyebabkan mata kita kabur dan silau. Itu saja. GGA boleh menyebabkan kerak kencing. Ya, betul. Dia ada dua dekat sini. Satu, gas belakang pundi kencing, tolak kita punya pundi kencing, tu satu. Satu lagi, akibat kurang penghasilan kortisol, kita duk menghasilkan adrenalin sahaja, walaupun dia trigger sikit saja menyebabkan kita jadi kerak kencing. Sebagai contoh nak faham mudah saja, kalau kita takut sangat jumpa setan ke apa pun boleh terkencing secara automatik juga. Benda yang sama sebenarnya. Benda yang lebih kurang je. Okey, Tuan Fauzi, bila umur meningkat ni, mata pelan-pelan jadi kabur, bolehkah penglihatan kita kembali pulih? Boleh, tak ada masalah. Kena sentiasa ni lah, aktif lah, itu saja. Dia kena sentiasa aktif saja. Kalau tak sentiasa aktif, penghasilan nitric oxide kita kurang, kita punya blood vessel kita jadi stiff, kita punya pengaliran darah tu tak sempoi lah kan, sebab dia stiff lah. Kita perlu tahu, bila kita punya blood vessel kita jadi stiff, apa yang akan berlaku? Kurang bekalan darah sampai. Bila kurang bekalan darah sampai, kita akan kurang bekalan oksigen dan juga bekalan mineral, nutrients ni. Yang ini menyebabkan kita punya mata tu kuih lama kuih problem. Itu saja. Okey, bos, apa penyebab katarak? Katarak ni ada banyak punca. Antara contoh macam kita expose dia terlampau banyak kepada haba heat, buat tengok benda yang terlampau panas, dia burn kita punya mata, ataupun inflammation lah, tempoh jangka masa yang panjang, boleh jadi katarak juga. Okey, GGA boleh jadikan hypothyroid ke tuan? Hypothyroid, okey Sat, alang-alang kita ada banyak masa lagi, kita sembang pasal hypothyroid lah Sat lah. Mana hypothyroid? Sat lah. Hypothyroid. Okey. Sat. Bagi saya ingat balik T3, T4, macam mana dia punya perjalanan menyebabkan berlakunya masalah hypothyroid ni. Thyroid hormon, ini kortisol. Saya sepatutnya boleh petik saja bab ni, tapi itulah nak kena, takut salah terang kat orang. Tapi kalau masalah gastric anxiety ni memang boleh menyebabkan berlakunya masalah hypothyroid. Cuma dia punya pathway dia tu saya nak kena ingat balik. Alang-alang tu saya tengok dulu soalan lain. Antara cardio dan weight, mana kita patut letak extra effort? Bagi GGA, either one please. Dia kena seimbang tau. Cardio, weight dengan stretching. 3 benda ni. 3 benda ni. Ayak boost. Betul ayak boost. Tadi boleh ayak boost tadi. 3 benda ni kena balance. Contoh, kalau kita buat weight banyak, buat cardio banyak, kita tak nak stretching, mudah injet. Kalau kita buat weight banyak, kita tak buat cardio, kita stamina tu tak ada, cuma endurance kita tu dia kurang sebab kita develop more to explosive punya movement. So kalau kita buat cardio, kita create endurance,
kita create jantung yang power sikit. So benda ni dia kena selari 3 benda ni. Okey. Dia tak ada satu benda yang kita boleh lebihkan ataupun kurangkan. Dia cardio, weightlifting, stretching. 3 benda ni kena ada. Okey, Tok Wan 3688. Saya lenguh kat tengkuk dan rasa lenguh kat rahang. Topik kita hari ni, Tok Wan. Saya kata stroke dan kepala, lidah mencucuk dan tangan kebas dan sakit. Untuk Rosita Rosita Safin ni dengan Diatex apa kah? Ni kata Diatex Fat dah kalau tak salah saya. Saya tengok balik Saya tengok balik. Dengan Fat dah. Ni kes arthritis bukan. Atira. Saya tengok Atira. Itu ada sembang ni. Mana dia? Tak tahu saya sembang Diatex mana ni. Lupa dah. Tapi saya maklumkan yang tu kesan lama stroke kot. Kalau ingat saya, dia dalam report cakap kalau kesan lama, dia sebenarnya dia tak bagi kesan dah tahu untuk sekarang ni. Cucuk tangan kaki kebas, lidah mencucuk ni kalau reflux. Tangan kaki kebas dan sakit ni kalau kita berlakunya masalah, kita terperangkap dalam mode simpatetik dominan tempoh jangka masa panjang akibat kembung lah, senang cakap bahasa mudah je, kembung berangin saja. Dia akan mengurangkan bekalan darah dan saraf terutama bahagian pinggang ke bawah, tangan kaki dan kita punya digestion. Okey. So bila benda tu berlaku, kita cara penggunaan tenaga kita untuk operasi bawah pinggang ke bawah ni, dia akan melalui proses glycolysis secara anaerobik dalam kekurangan oksigen akibat kita kekurangan bekalan darah. Bila jadi macam tu saja, kita tahu glycolysis anaerobik ni dia menghasilkan hidrogen ion. Hidrogen ion ni dia boleh accumulate, berkumpul, menyebabkan berlakunya masalah acidosis. Bila berlakunya masalah acidosis ni, dia akan jadi macam masalah tersafian, tangan kaki kebas dan sakit. Itulah ceritanya. Nah, tapi kalau nak kata kesan stroke, tak ada dah. Sebab dia, saya tengok tu kesan stroke yang lama. Saya baca report tu. Okey. Apa malam-malam macam ni, apa yang boleh dimakan, minum, course dinner at 7? Oh, makanlah apa ayam ke ikan, daging, nasi, bagi kenyang tidur. Tapi janganlah makan macam jajan-jajan tu. Tak boleh lah kalau macam tu, tak boleh. Kalau lapar saja kita makan nasi, makan lauk, tom yam ke apa, semua segala ni makan. Saya jumpa ada orang jaga badan buat body weight, tapi sayang ada masalah jantung, alasan tak buat kardio. Alasan tak buat kardio. Saya rasa problem jantung tu kod cucuk 20-20 tu kita tak tahulah. Okey. Tapi dalam kepala sentiasa sakit. Okey, baik. Untuk makluman, untuk stroke ni kan, okey, dia nak rasa sakit tu pada masa tu saja, acute tau. Sebab dalam otak kita ni, walaupun dia jadi silent stroke ke stroke, kita tak rasa sakit tau. Sebab otak kita, dia bukan ada saraf sakit pun. Kalau kita boleh buka tempurung kepala kita ni, kita ambil jarum, cucuk, dia tak rasa sakit pun. Yang sakit ni, kalau kita create pressure dekat kita punya lapisan tengkorak ni, bawah tengkorak kita ni, kalau kita kita buka kepala kita ni kan, ambil tengkorak kan, ni tengkorak kan, bawah tengkorak kita ni, dia ada satu selaput namanya meninges. Meninges ni yang ada nociceptor ataupun saraf sakit. So, kalau otak kita mengembang, kita tahu akibat masalah histamine ni, dia boleh increase vascular permeability, dia bagi pressure dekat kita punya tekan meninges ni, baru kita rasa sakit.
Tapi kalau untuk stroke, dia tak rasa sakit. Tama-tama kalau bekas stroke lagi tak rasa sakit. Kecuali kita create masalah histamine intolerance akibat mast cell activation tu lah. Dia kembangkan kita punya saluran darah tu, otak tu mengembang, tekannya Mannings tu pun tekan balik bawah, memang sakit. Itu cerita dia. Okey. Kalau untuk soalan Cik Waraji, okey, kalau sakit belakang sebelah kiri adakah disebabkan oleh angin juga? Secara bahasa mudahnya kita kata masalah angin. Bahasa mudah dia kita kata angin lah. So kita minum air, kita urut, tekan, bagi sendawa, keluar sendawa, nafas dah rasa lawas, lepas tu sakit tu pun automatik hilang lah. Macam tu lah ceritanya. Okey. Mina tengah tidur atau semoga membesar dengan sihat walafiat. Anak Tuan Farhan, tahniah Tuan Farhan, tahniah. Susah juga dah. Apa nak kena berjaga malam lepas ni. Tapi steady lah, steady. Tuan Hafai, ini selain sakit gigi, sakit apa yang boleh makan Hafai? Okey, Hafai ni dia sebenarnya untuk semua benda. Dia sebenarnya bukan untuk orang sakit pun. Untuk orang sihat sepatutnya makan. Tapi disebabkan benda, kalau kita kata untuk orang sihat makan, orang tak peduli sangat tau. So kita tak kira sakit. Dan sakit apa yang paling kacau kepala sekali? Sakit GGA paling kacau kepala sekali. Sebab tu saya buat untuk R5 Plus ni untuk orang ada masalah penghadaman. Okey. Tekak leher, bahu dan belikat, dia rasa sikit lengang, cucuk berat lepas ada GGA. Tekak leher, bahu dan belikat lepas tu rasa sikit, tu perkara biasa. Lengang, mencucuk, berat lepas ada GGA. Semua masalah Cik Nuris tulis ni saya dah terangkan dengan panjang lebar dekat saya punya TikTok. Semua dah ada, dah lengkap dah. Tengok saya kat TikTok tu, scroll saya satu. Semua dah ada dah. Dada belah kanan rasa mencucuk. Okey, untuk dada belah kanan dia bukan dia sama ada belah kanan boleh, belah kiri boleh. Dia ingat dia ingat satu benda mudah saja. Kalau untuk rasa mencucuk, kita punya saluran darah mengembang, tekan kita punya saraf sakit, nociceptor. Itu dekat kita saluran darah ni penuh saraf sakit. Dia penuh dekat situ. Kalau dia stretch, limit dia lebih sikit saja, dia akan rasa sakit mencucuk. Semudah macam tu sahaja. Kalau tuan pegang tuan kampung boy pegang benda tu, tuan boleh faham semua benda. Okey. Ada dari klinik swasta kata saya stres sebab tu sakit seluruh tubuh. Sebab benda tu paling mudah nak jelas. Tak perlu banyak masa pun. Dia tengok, nampak kepala sebelum ni ada macam ada masalah stroke ni. Senang nak explain tau. Dan tak perlu nak explain panjang lebar pun. Tapi saya kata bukan sebab tu. So, sepatutnya benda kalau bekas stroke dia tak nak rasa sakit apa dah. Sebab kawasan tu boleh kata dia punya kawasan tu sel dah mati dah, kosong kawasan tu. Semudah itu saja. Macam mana nak fikir sakit? Dia jadi kawasan yang berparut. Senang kata macam tu, bagi faham. Okey. Kalau saya ambil hafal pagi dan malam, okey, tak tahu boleh saja, tak ada masalah pun. Nak ambil setengah pagi, nak ambil setengah malam pun boleh. Okey saja, tak ada masalah. Okey. Kalau so kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Kita punya hari ni dah tak ada apa sangat. Kalau sakit belah rahang, ingat akibat dia rangsang kita punya trigeminal nerve. Trigeminal nerve ni maksud dia 3 cabang, satu kawasan atas ophthalmic, bawah mandibulary, satu lagi maxillary, kawasan tengah ni. So kalau dia inflame, kita kata dia radang, kita dikata trigeminal nerve neuralgia, yang mana dia akan efek kawasan kita punya jointing rahang kita ni, digelar sebagai temporal mandibular joint. Sebab apa dia boleh efek? Sebab tahu dekat kawasan otot kita ni dia ada blood vessel. Bila ada blood vessel, dia boleh bawa histamine ke situ, create inflammation kat tempat tu, menyebabkan rahang sakit,
tegak je stiff, tak buka mulut susah. Nah. Okey. Hyperthyroid tuan. Hyperthyroid ni bagi saya buat video lah senang sikit sebab saya agak-agak lupa dah macam mana nak jelas betul dah. Sehari kita jelas biasa-biasa lagi orang kata kita tak cerdik juga. So kita ni lah bagi saya buat video dah senang, bagi saya buat video. Okey. Macam mana nak buat kalau badan tak boleh terima fiber? Intro perlahan-lahan. Kita bagi kita bagi, kalau tak boleh setengah, bagi suku saja dulu. Lepas tu minum suku. Macam tu aja. Minum suku, dah boleh suku tak ada problem, then kita ambil setengah. Bila ambil setengah, okey, kita buat satu. Ulang-ulang macam tu saja. Okey, so soalan Dietec Syah, bos nanti buat topik lidah kerak pedih berpanjangan. Siapa nak datang balik simptom lama, apa solution dia? Dia kerak reflux. Dia ada intro benda baru tak? Itu saja. Kau dia intro ultra ke, dia intro D ke, dia intro microbal ke, dia intro makanan baru ke, dia intro buah ke, dia terkejut ke, dia makan kacang ke. Kena check balik satu-satu. Okey. Saya nak try puasa offline minum malam sebelum tidur, Relby dan HBD. Okey. Sagi saya dekat grup, semua grup ni saya akan bagi cara nak ambil offline bila nak praktis puasa. Sagi dan saya akan adapt kat semua grup saya untuk posting konten hari ni. Okey. Apakah bahan-bahan proses food seperti fries yang membahaya kepada perut kita? Fries tu sendiri dah problem dah. Sebab dia jenis monoculture punya produk ni dengan GMO, racun semua tip top dah. Tu satu. Satu lagi, tengok dia punya minyak lah. Kalau dia tengok dia punya cara punya penyediaan. Tapi kalau macam fries jual kat kedai ni, mesti dia dah habis proses dah, buang dia punya lidah marine tu. Satu lagi problem dia kalau pakai minyak sayur je lah problem. Itu sahajalah. Kalau tak pakai minyak sayur dah okey lah. Okey, seperti fries. Saya kentang tu memang problem lah, ada lidah marine. Okey, sakit rahang pada masa yang sama, lidah luka dan bibir ada rasa. Macam mana nak buat? Pemburu kasih Tuhan. Okey, sakit rahang, lidah luka dan bibir ada ulcer. Lidah luka dan bibir ada ulcer. Lidah jadi lidah putih tak? Cuba tengok. Kalau lidah putih, lepas tu ulcer kat atas, Comoradex lah. Listerine pun boleh. Comoradex, Listerine, beruih lidah. Lepas tu Epidural B kot, combination dia yang okey. Try buat yang tu. Rasa bengkak kelenjar bawah leher ada kaitan dengan angin. Yang tu dah kita tengok lah, sama ada lymph node kita bengkak, thyroid kita akan bengkak. Yang ni kena check dengan doktor dulu lah, check dengan doktor dulu. Sebab ilmu saya untuk nak topong jarak jauh ni kurang power sebenarnya, kurang power lagi. Tok Guru tak sempat ajak dulu ilmu-ilmu tu. Check dengan doktor dulu. Selepas berurut atau bagi otak badan lagi stres. Okey, untuk berurut, saya suggest terutama orang GGA ni jangan pergi berurut yang kuat ni. Sebab orang mengurut ni dia kuat. Takut berlaku kecederaan pada kita punya muscle, jadi bengkak badan. Memang terbalik badan. So kalau nak berurut ni, urut sendiri dah cukup lah, tekan-tekan lah. Dia urut orang GGA pun dia tekan-tekan lah, light aja, tekan, tak perlu mengurut dengan kuat pun. Sebab banyak dah kes yang pergi mengurut ni
balik, terbalik terus. Trigger semua segala benda dalam masa seminggu jugalah nak recover balik. Oh, leceh. So, kita urut sendiri saja. Modal pun tak makan. Okay. Tapi masalah makan roti tak kena GGA. Oi, masalah tak kena GGA champion lah. Tak lah. Kita tengok daripada punya struktur tubuh badan pun kita dah tahu dah. Mereka antara negara yang per kapita nisbah rakyat dia paling banyak makan ubat anti-depression. Paling banyak. Ubat untuk pantoprazole, untuk PPI, paling banyak per nisbah rakyat dia guna. Memang buat duit sungguh. Memang buat duit sungguh. Memang cukup ramai untuk orang sana kena masalah GGA. Cukup champion. Tak ada lah rakyat, tak ada syarikat pharmaceutical lebih boleh jadi ubat PPI kat sana. Jual anti-acid pun boleh jadi kaya-kaya. No? Tak, rakyat dia memang cukup banyak ada masalah, terutama negara-negara orang kata negara-negara Europe ni. Nah? Europe, negara USA, bahagian-bahagian tu dia berbeza dengan kita orang Asia, sebab orang Asia ni makan nasi lagi. Contoh dulu orang mati sakit jantung ni. Komputer saya tutup pula. Orang mati sakit jantung ni pada tahun 18,000 ni, dia salah satu perkara rare yang hanya berlaku pada keluarga bangsawan. Orang biasa tak kena tau. Keluarga bangsawan saja yang boleh mati kena sakit jantung. Sebab mereka ada akses kepada refined punya flour. Refined flour ni maksud dia tepung halus ni. Mereka ada akses kepada tu sebab tepung halus ni sangat-sangat mahal. Mereka saja yang boleh guna, mereka saja yang boleh makan. So, orang keluarga bangsawan ni saja yang kebanyakan mati akibat masalah jantung. Itu pun tak ramai. Kalau mati masalah jantung waktu tu, doktor ni sanggup seberang laut pergi tengok mayat tu, macam mana berlakunya masalah, bagaimana nak check masalah jantung tu macam mana. Tapi sekarang ni masalah jantung ni semua orang kena. Tapi satu ketika dulu satu perkara yang sangat rare. Bila kita start introduce saja tepung dalam kita punya diet, kita boleh tengok orang mati sakit jantung, kecil manis semua jantung roket. Okay. So, masalah gastrik boleh tak dia minum obat? Boleh sangat-sangat, silakan. Okay. Mata kabur sebab GGA ni ambil masa berapa lama nak pulih semula tuan? Kalau kita tak ada masalah gas, recover masalah gas, hilang masalah mata kabur. Semudah itu sahaja. Dia tak susah pun. Hilang masalah gas, hilanglah masalah mata kabur tu. Okay. So kita tengok soalan apa lagi. Kalau ada soalan, tuan nak tanya, bila kita makan tengah hari, berapa lama percubaan usus untuk yang normal usus? 2 jam, 3 jam, lebih kurang macam tu aja untuk normal. Settle lah 2 jam 3 jam saja. Kalau untuk orang yang ada masalah GGA, kalau dia berangin, benda tu boleh delay sampai ke 9 jam, 10 jam. Walaupun 10 jam tu kalau kita muntah balik, keluar lagi bentuk nasi seketui. Kalau dia ada masalah berotot teruk lah. Okay, APD Pro bantu anxiety sembuh cepat kan tuan? Berapa lama untuk nampak kesan? Try saja. Kita tengok dalam masa sebulan macam tu saja. Tapi kena ada aktiviti fizikal sekali lah, dengan jaga makan, bagi champion punya. Okay. Habis masa berapa lama untuk nak pulih semula tuan Azwan? Mata kabur, okay, saya gastrik boleh tak ada bila off-eye? Tanya. Apa lagi soalan? Okay, rasa soalan dah habis dah kot. Okay. Kenapa posisi bila baring atau tidur lebih mudah nak kena serang anxiety ni? Okay, soalan pemburu sehari kalau 1.8, bagilah 2.5.
Okey. Posisi bila baring atau tidur lebih mudah nak kena serang anxiety. Dia macam ni. Ada tips ni saya buat dah dekat tip. Terima kasih Tuan Leonel Leo. Thank you very much. Dia macam ni. Bila kita berangin, okey perut ni, yang berangin banyak ni dekat kita punya usus. Bentuk dia macam belon. So dia boleh tolak kita punya perut. Dia usus kita ni, bila banyak sangat pressure dia mengembang macam tu, dia akan tolak kita punya perut ni naik ke atas. Bila perut naik ke atas dan dia ada gas juga, dia akan tekan kita punya diafragma ni. Ni, kalau kita tekan ni diafragma ni kalau bawah usuk kita boleh tekan ni. Kalau ni usuk kita tekan. Ni diafragma kita. So bila tekan diafragma kita, akibat lokasi jantung kita sangat dekat dengan perut. Saat saya tunjuk. Sana 11 minit dah. Kita nak kena habis dah ni. Takut grab tak ada. Balik jam kaki mampu lagi. Okey. Okey Kalau ni kita yang thoracic cavity lah noh. So kita tengok kawasan ni sepatutnya kita punya perut ni. Mana aku punya tangan ni? Susahnya nak kontrol tangan. Okey, ni kawasan perut kita kat sini lah. Okey, dia dekat sangat dengan kita punya kawasan jantung. So bila kita punya kembung tu, dia tolak jantung kita sikit. Dia tolak jantung kita. Bila kita tolak dia jantung, dia akan activate kita punya vagus nerve. Bila dia activate kita punya vagus nerve, kita punya nadi jadi slow. So lepas tu kita ngantuk lah. Selalunya orang kembung ni jadi ngantuk. Dia ngantuk. Lepas tu dia nak tidur. Bila dia baring sahaja, kita tahu bila baring sahaja, kita duduk macam tu, pressure tu dia lagi lama lagi kuat. Sebab kita masih bloated lagi. Dia kuat. Dia tolak lagi apa. Sampai satu masa, kita terutama kalau kita baring belah kiri, kita tidur belah kiri, lagi kita bagi pressure dekat kita punya jantung ni. Sampai satu masa, otak kita akan kata, kemungkinan orang ni sedang dibelit dengan ular. Okey. Sebab tu nadi dia nafas tu dah tak apa dah boleh. So, dia akan tembak adrenalin. Dalam situasi ni, dia akan trigger secondary histamine release. Dada tu jadi ketat. Bila dada start jadi ketat, dia nak start trigger anxiety. Bila start trigger anxiety, lama-kelamaan dia akan trigger panic pula ke atas. Itu satu problem yang sangat leceh. So cara dia, sebelum nak tidur tu, minum dulu air, urut bagi sedawa, sampai nafas rasa lawas, dan baringlah tidur sampai ke pagi buta. Macam tu cara dia. Sama juga nak tidur tengah hari pun, jangan lupa minum air dulu, lepas tu urut bagi sedawa, sampai nafas rasa lawas, dan baring tidur sampai ke pagi buta. Saya tidur sampai petang lagi. Macam tu cara dia. Ada tips tu. Penting, urut ni penting. Supaya badan kita boleh relax. Bila badan kita boleh relax, kita boleh simpan glycogen, kita boleh benda berat otot. Penting urut ni. Dia slow-slow lah. Slow. Dia jangan tak buat, kena buat. Kalau tidak, tak boleh. Kalau kita tak buat sebelum tidur, sehari esok pagi nak bangun nak berak sembelit pula ke atas. Najis jadi keta-keta menyertai kambing boleh menyebabkan berlakunya masalah buasir. So leceh benda tu. So itu sahaja untuk hari ni rasanya. Pukul 10.4 minit dah. InsyaAllah. Tapi kadang ada yang tak sabar tuan. Tak apa, nak buat macam mana. Dia sebenarnya kita punya cara ni yang paling advance sekali lah dalam bab nak recovery masalah GGA ni. MBB ni paling advance. Sebab tu saya berani buka grup. Kalau ada suplemen lain berani buka grup, saya pun nak join. Sebab penat jaga orang GGA ni, penat. Mental tu kena kuat. Kalau orang banyak kalau mental tak kuat, koyak jaga orang GGA ni, koyak. Okey. So itu sahaja untuk live kali ini. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. InsyaAllah kalau rajin esok ada live lagi lah Okey, baik. Itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok dah. InsyaAllah. Bye.